Baca. Baik. Kita mulakan kuliah pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashab nizam sya'ulahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya berikan kefahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wa ifadatu istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang semuliakan al-Fatih, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Masjid serta jawatan kuasa masjid, Tuan-tuan haji, Tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk sambung kuliah kita berkenaan dengan sirah nabawiyah, sirah Nabi, ya, ataupun sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita terus lompat ke tajuk yang seterusnya, ke surat 45 yang tajuk yang selepas sebelum tu ada juga lagi, tapi kita tinggalkanlah, tuan-tuan boleh baca sendirilah yang baki tu. Jadi kita lihat pada malam ni gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Gambaran masyarakat Jahiliyah. Suwarun minal mujtama' al-Arabi al-Jahili. Suwar ni gambaran, sad waw ra, suwar. Gambaran tentang keadaan sosial masyarakat Arab Jahili. Jadi setelah kita membincangkan tentang politik tanah Arab dan agama-agamanya, maka masih ada yang perlu kita nyatakan, iaitu tentang keadaan sosial. Sosial mana dalam bahasa Arabnya ijtimaiyah.
Dia kata yaj'alu bina an talqa syai'an minal dawi ala ahwaliha ijtimaiyah. Jadi kita perlu lah tengok berkenaan dengan keadaan sosial orang Arab ni. Kemudian iktisadiyah, ekonomi. Kemudian hulukiyah, akhlak. Wa fima yani bayanuha bi ijaz, dan juga apa-apa yang berkaitan lah secara ringkas. Jadi kita lihat tentang keadaan sosial, halatul ijtimaiyah, keadaan sosial masyarakat Arab. Di kalangan orang Arab terdapat berbagai hubungan sosial yang berbeza antara satu sama lain. Hubungan seorang lelaki dengan isterinya di kalangan orang-orang bangsawan boleh dikatakan berada pada tahap yang maju. Ni dia ada golongan bangsawan, dia ada golongan pertengahan kan, dia ada golongan bawahan. Juga dalam kita, masyarakat kita pun ada orang kaya, ada orang kaya, orang miskin, ada orang politik, tak? Ada orang biasa je. Jadi masyarakat Arab pun ada juga gitu. Dia kata sini hubungan seorang lelaki dengan isterinya di kalangan orang-orang Arab bangsawan, golongan bangsawan ni golongan tinggi lah derajat mereka, boleh dikatakan berada pada tahap maju. Seorang perempuan mempunyai kebebasan untuk melaksanakan kehendaknya dan juga menyuarakan pandangannya. Golongan bangsawan tu lah orang kata pandangannya tu dia mikir lah. Kalau golongan bawahan ni pandangan walaupun perempuan, pandangan tak ada mikir. Betul juga lelaki pun tak mikir juga kalau golongan bawahan ni. Golongan bangsawan ni lelaki perempuan dia mikir pandangan dia. Wanita di kalangan bangsawan dihormati. Wanita di kalangan bangsawan dihormati dan dipeliharai sehingga mereka sanggup menghunus pedang dan menumpahkan darah demi kehormatan wanita. Sanggup mereka berperang lah untuk menjaga maruah wanita. Macam tu. Tapi golongan-golongan bawahan ni kadang tak ada yang tahu pun berkenaan kehormatan wanita. Kehormatan wanita tu diceroboh macam tu je, sebab tak ada nilai lah pada pandangan mereka. Macam tu. Seorang lelaki apabila hendak mengungkapkan puji-pujian yang dapat menarik kedudukannya di kalangan orang Arab sebagai orang pemurah dan berani, maka kebanyakan masanya dihabiskan untuk berbicara tentang wanita. Jadi kalau macam penyair-penyair tu, penyair-penyair kalau dia nak laku dia punya syair tu, maka dia kena banyak bicara tentang wanita dalam syair dia lah. Syair dia, ungkapan-ungkapan dia kena sebut berkenaan dengan wanita ni. Barulah syair itu dinilai baik, nilai bagus pandangan mereka lah. Ada kalanya jika mahu, seorang wanita boleh mengumpulkan beberapa kabilah untuk berdamai. Macam itulah besarnya peranan wanita ni tu kan. Besarnya peranan wanita tu sebabnya Nabi pun pernah sebut fitnah yang pertama berlaku itulah fitnah antara lelaki wanita. Ini disebabkan oleh wanita. Fitnah disebabkan oleh wanita, seperti yang berlaku kepada Nabi Adam AS. Jadi disebabkan oleh Siti Hawa tu, maka terjadinya fitnah yang pertama lah. Tuan-tuan, itu juga di kalangan Bani Israel. Banyak sebabkan mereka bergaduh, berbalah. Antara sebabnya disebabkan oleh wanita, perempuan. Jadi perempuan ni mainkan peranan yang besar lah dalam mencorakkan sesuatu keadaan, sama ada nak damai ke tak damai. Kalau nak damai, perempuan boleh mainkan peranan untuk mendamaikan. Kalau tak nak damai pun juga peranan wanita juga boleh menyebabkan mereka bergaduh sesama kabilah, kerana disebabkan oleh wanita tadi. Dan jika mahu, ia boleh menyalakan api perlahan sehingga mencetuskan peperangan di kalangan mereka. Masya Allah. Mereka juga boleh menyebabkan mereka bergaduh lah, bertumbuk, berasa sebabkan wanita. Apalagi kalau wanita tu cantik pula. Kalau cantik ni memang digunakan kecantikannya. Kalau wanita tak cantik, tak ada dia ambil tahu dah. Dia tak tahu je ada orang. Tak ada berkira kan.
Jadi wanita tak cantik tak boleh mempengaruhi mereka. Kalau wanita cantik boleh mempengaruhi. Betul juga lelaki yang beriman pun kadang-kadang boleh cari songkok kopiah tinggi ke, kan? Kopiah tinggi, serban besar dan sebagainya, boleh juga dicairkan oleh wanita. Macam tu. Tu besar peranan wanita tu, kan? Dan wanita tu pun kalau sebut dalam kata-kata Arab, dia kata al-mar'atu imadul bilad. Perempuan tu dikatakan macam tiang negara. Iza salahat salahul bilad. Bila baik wanita, maka baiklah negara. Kalau jahat wanita, maka jahatlah negara. Itulah kata patah orang Arab. Baik. Baik, kemudian walaupun begitu, golongan lelaki tetap dianggap sebagai ketua keluarga dan pembuat keputusan terhadap orang wanita. Jadi makna wanita ni ada sesuatu tempat dah. Dia mainkan peranan tadi, dia boleh mempengaruhi. Tapi kalau tak ada masalah, normal biasa macam tu, biasa lelaki lah yang buat keputusan dalam keluarga. Hubungan seorang lelaki dengan wanita mempunyai ikatan perkahwinan akan dikendalikan oleh para wali wanita. Jadi wanita tidak berhak untuk mengarahkan para wali dia. Sebabnya dalam perkahwinan wali penting. Perkahwinan penting. Salah satu pada syarat berkahwin ialah wali. Kalau tak ada wali, macam mana Ustaz? Kalau tak ada wali, kena mohon wali hakim lah. Wali hakim. Dia ada beberapa kategori wanita kalau dalam konteks Islam lah. Ada beberapa kategori wanita, kalau seandainya wali tak wujud, maka mohon wali hakim. Antaranya ialah anak tidak satarah. Anak tak satarah ataupun anak belum nikah nak kahwin. Perempuan nak kahwin. Jadi wali tak ada. Dia tak boleh dibinkan pakai wali bapa disebabkan biologi dia tu. Kemudian saudara baru. Saudara baru dia masuk Islam seorang je perempuan tu. Mak ayah tak masuk Islam. Jadi dia nak kahwin dengan lelaki Melayu. Maka wali tak ada. Jadi kena mohon wali hakim. Macam tu. Ataupun tiada wali nasab. Wali nasab itu tak ada. Adik-beradik semua perempuan dia. Kemudian ayah dah meninggal, atuk pun dah tak ada dah. Pak saudara semua dah meninggal. Yang ada mak saudara. Mak saudara ramai, pak saudara tak ada. Jadi yang ada wali ialah wali dikatakan sebagai tiada wali nasab. Pun juga kena mohon wali hakim di mahkamah lah gitu. Jadi wali ni mainkan peranan penting dalam perkahwinan. Itu sebabnya salah satu daripada syarat nikah tu, rukunnya ialah mesti ada wali. Dia ada 5 syarat kan. Pertama, mesti ada pengantin lelaki. Kedua, pengantin perempuan. Ketiga, wali. Ketiga, wali. Yang keempat, saksi. Saksi mainkan peranan. Walaupun dia cakap sikit je, sah ke tak sah, tu je. Tapi dia mainkan peranan besar. Macam tu. Sah ke tak sah? Sah kata. Dapat RM20. RM20 kan upah. Sepatah perkataan tuan-tuan, tapi nilai dia besar. Nilai besar tuan saksi. Kalau dia kata tak sah ataupun dia kata ulang. Action juga dia kadang. Saksi ni kadang action juga, belagak sikit. Ulang kata. Ulang. Pengantin kepala tuan, ulang. Besar ada peranan wali tu tak, saksi ni dalam pernikahan. Kemudian yang kelima, ijab dan kabul ataupun sirah lah, lafaz. Sirah ataupun lafaz ijab kabul. Okey? Macam itulah. Cuma dalam konteks jahiliah ni tak tahu lah macam mana. Macam mana dia punya akad tu macam mana. Nanti sikit ada belakang, nanti dia beritahu lah berkenaan dengan akad pernikahan dalam masa jahiliah. Kemudian di saat keadaan sosial yang begini di kalangan para bangsawan, maka di kalangan orang Arab yang lain pula terdapat beraneka ragam pencampuran antara lelaki dan wanita yang hanya dapat diungkapkan dengan perkataan sundal, persundalan, kemudian lucah, zina. Ini daripada golongan-golongan bawahan ni.
Mana bebaslah orang kata. Apalagi wanita tidak ada nilai pada mereka lah. Kalau Nabi berkahwin dulu dengan siapa? Isteri pertama tu Siti Khadijah. Siti Khadijah golongan bangsawan. Walaupun Arab jahiliah masa tu tuan, penuh dengan orang kata maksiat, penuh dengan masalah, percampuran lelaki perempuan, zina dan sebagainya, tapi Siti Khadijah ni dia terpelihara. Sebab apa? Di golongan bangsawan. Sebab dia golongan bangsawan. Kalau seandainya golongan teruk, tentu tak akan menjadi isteri Nabi, tak akan berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silah Khadijah ni daripada golongan yang baik, bagus. Dia orang dikatakan seorang perempuan yang cantik, kaya, duit banyak tuan-tuan. Aset banyak tuan-tuan. Jadi beruntunglah kalau dapat kahwin dengan perempuan-perempuan aset banyak ni. Janda-janda. Janda yang banyak aset tuan-tuan. Sonyum kan. Rumah dah ada, kereta dah ada, tanah ada, semua ada. Tuan-tuan. Bawa badan je. Baik. Jadi keadaan sosial begini di kalangan bangsawan tadi. Kalau bawahan bukan bangsawan, macam pertengahan ke, golongan hamba ke sebagainya, tadilah akan berlakunya contohnya persundalan, lucah, zina, kekejian. Kemudian Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa perkahwinan semasa jahiliah terbagi kepada 4 kategori tuan-tuan. Inna nikah fi jahiliyah kana ala abrati an-hain, dia kata. Sesungguhnya nikah pada jahiliyah dia terbagi pada 4 kumpulan, 4 kategori. Pertama, nikahun nas al-yawm. Yahtubu rujul ila rajuli waliyahu au ibnatahu fayasdiqahu summa yankuha. Cara pertama iaitu seorang lelaki akan menghantar utusan peminang kepada wali wanita. Ini biasalah. Seorang lelaki akan melantiklah mana-mana wakil. Kau pergilah jumpa apa ada perempuan tu. Kan? Dia tak berani dah. Kan dia kan? Dia tak berani lah walaupun dia nak nikah. Dia bukan dengan perempuan tu tapi dia tak berani cakap. Lantiklah. Kan? Kan biasa dalam adat kita kan. Lantik wakil lah. Pak saudara ke, pak saudara ke, abang ke, kan, untuk sebagai juru cakap. Gitu. Ada laki-laki dan gentleman tu dia berani lah. Gitu. Dia pergi pinang dia sendiri. Dia pergi pinang sendiri. Sepatutnya hantar wakil. Dia tak apalah, saya pinang untuk diri saya sendiri, dia tu. Dia pula yang minang tuan-tuan. Baik. Kemudian setelah bersetuju, maka mereka pun berkahwin, dia kata. Jadi cara yang pertama, cara biasalah, di mana lelaki akan melantik wali, melantik wakil untuk berjumpa dengan wali wanita ataupun sesiapa je lah di kalangan orang kata saudara wanita tu, orang kuat dia, untuk beritahulah bahawa lelaki-lelaki ni berkenan dengan dia. Si Ali berkenan dengan anak tuan, dia kata. Macam tu. Jadi kalau saling setuju, maka ikatlah perkahwinan tadi. Kemudian maka berkahwinlah. Sumayyan kuha, kemudian berkahwin. Cara pertama. Itu biasalah dalam masyarakat kita. Kemudian cara kedua, kana rajulu yaqulu li amratihi iza taharat min tasmiha. Adalah seorang lelaki itu berkata kepada isteri dia apabila isterinya bersih daripada haid, dia kata, irsili ila fulan. Aku utuskan engkau kepada sepulan. Seorang lelaki itu dia ada isteri. Kemudian apabila isterinya bersih daripada haid, dia kata kepada isterinya, pergilah kau dari sini. Macam tu. Dia macam orang kata mentalak isteri lah, tapi dia tak talak isteri dia. Dia tak talak. Dia kata, irsili ila fulan. Aku utuskan kau pada sepulan. Fastabda'ahi minhu. Maka naklah kamu bersetubuh dengan dia. Macam tu. Kamu pergilah bersetubuh dengan dia ataupun berjimak dengan dia, kan? Wa ya'tazuluha zaujaha. Kemudian suami dia akan menjauhkan diri daripada perempuan tadi. Macam itulah. Bangang istilah kita kan. Istilah kita ni bangang lah. Maknanya isteri bagi kat orang macam tu. Ada isteri bagi kat orang, percuma lah tu. Macam tu. Sedap lah orang tu kan, tapi percuma.
Ini masyarakat jahiliah dululah, tuan-tuan. Jadi suami tadi kata pada isinya, apabila kau jumpa lelaki tu, serahkan diri kau ke lelaki tu. Kemudian wala yanissuha abadan. Dan suami tadi menjauhkan daripada isteri tadi, dan dia tak akan menyentuhlah isteri tadilah. Hatta yatabayyana hamlaha. Sehinggalah isteri tadi hamil. Sebabkan hubungan dia dengan lelaki yang tadi. Dengan lelaki yang kedua tu kan hamil, dan disebabkan oleh persetubuhan yang berlaku. Fa iza tabayyana hamlaha, apabila dah jelas wanita tu hamil, maka lelaki tadi kembali semula, suami tadi kembali semula kepada perempuan tadi. Macam apakah tujuannya? Innama yafalu zalika raghbatan fi najabatil walad. Dia buat demikian tadi kerana nak dapatkan anak, macam tu. Dia nak dapatkan anak. Jadi kemungkinan perkahwinan dia dengan perempuan tu tak ada anak, suami tadi. Jadi sebabkan dia nak anak, ataupun mungkin dia nak, orang kata anak ni keturunan bangsawan lah, itu kononnya. Sebab lelaki tu dia akan serahkan kursinya kepada gulungan bangsawan. Jadi gulungan bangsawan tadi akan bersetubuh lah dia sendiri dia. Bawa lah mana-mana yang dia suka. Bila dah hamil, tuan-tuan, maka terserahlah kepada suami tu nak ambil balik ke tak nak ambil balik. Tapi ada yang ambil balik. Okey, pakana hazan nikah yusamma nikahu istibda. Adalah nikah ini dinamakan sebagai nikah istibda. Alif lam alif sin ta ba dot alif ain. Istibda asal daripada mana buduk. Buduk mana kemaluan lah. Kemaluan ataupun farash perempuan. Atau dia katakan nikah istibda. Dan nikah ini memang tak ada lah dalam Islam. Siapa nak serahkan isi kan perempuan? Namanya orang bacul lah kan. Orang dayus bacul, orang mangang lah. Orang gila kan. Orang gila pun kan tak serah. Orang gila pun tak serah isteri ke kan. Kat orang lain. Macam tu. Okey, tu cara yang kedua, tuan-tuan. Kemudian cara yang ketiga, perkahwinan cara lain lagi ialah perkahwinan sekumpulan lelaki yang tidak melebihi 10 orang akan berkumpul lalu menyetubuhi seorang wanita. Sekumpulan lelaki yang tidak melebihi 10 orang akan berkumpul lalu bersetubuh dengan seorang perempuan. Parah perempuan kan, 10 orang. 10 orang tuan. Kono pula Pak Arab kan. Kono pula Pak Arab tuan. Parah tuan. Ini memang mak inaya betul-betul ni. 10 lelaki seorang perempuan. Tapi itulah budaya Arab yang berlaku. Arab jahiliah tuan. Kemudian apa yang berlaku tuan? Semua mereka tanpa terkecuali menyetubuhinya. Apabila wanita itu hamil dan melahirkan anak, maka dihantarnya utusan kepada lelaki-lelaki tersebut. Jadi perempuan tu bila dah hamil, tak tahulah daripada benih mana. Dia ada 10 lelaki kan. Jadi mana benih yang kuat tu lah tuan. Yang lahir anak tu, dapat anak tadi. Maka perempuan tu pun hamil lah. Jadi bila perempuan dah hamil dan melahirkan anak, maka dihantarnya utusan kepada lelaki-lelaki tersebut. Tidak ada seorang lelaki-lelaki pun yang berupaya untuk mengelak diri, melainkan semuanya terpaksa datang berkumpul di sisi wanita tersebut. Masya Allah. Kan? Itulah yang berlaku. Falam yastati' rajulun minhum ayyam tana'a, dia kata. Kan? Perempuan tadi utuskan satu utusan pergi jumpa 10 lelaki tu. Lelaki tu pun tak berani, kocut juga. Pelik tuan. Tak berani dah. Kocut perut disebabkan wanita tadi. Ini peranan wanita juga. Hebatnya peranan wanita tu. Sehingga dia boleh kan memanggil semua lelaki-lelaki itu semua tunduk ke dia. Mai sini semua. Kau punya kerja semua kan. Mai sini. Tengok anak ni. Anak siapa. Okey. Kemudian tidak ada seorang pun lelaki berupaya untuk mengelak diri, melainkan semuanya terpaksa datang berkumpul di sisi wanita tersebut. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka, apa kata wanita itu tuan?
qad ariftum allazi kana min amrikum wa qad ulidtu bahwa ibnika ya fulan. Apa kata wanita? Sungguh kamu telah tahu terhadap apa yang telah kamu lakukan, dan sekarang ni aku telah beranak. Qad ulidtu, aku dah beranak. Bahwa ibnuka ya fulan, dan anak ini adalah anak kau. Dia akan pilih salah seorang di kalangan lelaki itulah. Oh, ni anak kau, dia kata. Ni anak kau. Kau ambillah anak kau. Macam tu sekali lah tuan. Peranan dia. Tak tahulah macam mana dia boleh tahu tu anak lelaki yang contohlah anak lelaki nombor 2. Ni anak kau lelaki nombor 2. Jadi lelaki tu terpaksa aku lah. Ambil lah je lah. Tuan. Itulah yang berlaku. Wa qad ulidtu bahwa innaka fulan. Fala tusamma man ahabbat minhum bi ismihi wa yalhaqu bihin waladaha la yastatu an yamna'a min ar-rajul. Jadi tidak ada seorang pun lelaki tadi di kalangan lelaki tadi yang panggil tadi dapat menolak, dan perempuan tadi yang menentukan mana lelaki yang dia nak nasabkan kepada anak tadi, nak nasab pada dia. Lalu wanita itu menamakan salah seorang lelaki yang disukai di kalangan mereka, dan anak itu pun dinasabkan kepadanya. Dinasab, dia bin lah pada. Dia bin ke kau ni. Ni anak kau ni. Dia. Hasil pada hubungannya dengan 10 lelaki tadi tu tuan. Masya-Allah. Itulah yang berlaku. Baik, kemudian cara yang keempat. Ada lagi tuan-tuan. Cara yang keempat, yajtami'un nas kasir. Dikumpulkan banyak lelaki. Ni lebih daripada 10. Tadi 10 aja. Ni lebih daripada 10 tuan-tuan. Fayadkhuluna ala imraati la tamna'u mimman ja'aha wa hunna al-baghaya. Dah panggil laki-laki tadi, maka laki-laki tadi pun ramailah datang, bersepuh dah dengan wanita tersebut, dan wanita itu tidak menghalangnya. Siapa saja lelaki yang datang padanya, dia terima, bebas, tak ada masalah kan. Mungkin orang kata ikut queue lah, ikut turn lah macam tu. Ikut turn tuan-tuan. Macam tu. Kau punya pukul berapa? Perempuan tu tentukanlah. Kau punya pukul 9 pagi. Kau pula pukul 9.30. Giliran kau 9.30. Kau giliran kau pukul 10 pula tuan-tuan. Dia pula dia tentukan tuan. Contohlah yang berlaku lah. Dah ramai tuan-tuan. Takkan nak masuk sekali semua. Parah je Jadi geleng-geleng lah ikut queue dia tuan-tuan. Ikut giliran. Macam tu. Dan wanita ni biasanya lah wanita-wanita pelacur. Ni gelaran ni pelacur lah. Mereka memasang bendera di pintu rumah sebagai tanda kepada siapa yang mahu menyetubuhi mereka. Dia ada bendera, tak tahulah bendera warna apa. Bendera putih ke, kuning ke, hijau ke, coklat, tak tahu lah. Tapi ada bendera lah. Jadi dengan bendera tu kat pintu rumah ada, ni rumah pelacur, dia tahulah. Macam tu. Jadi kemungkinan dia akan, perempuan tu akan dapat bayaran lah. Dapat bayaran. Biasalah kalau perempuan pelacur ni, dia tak kisah pun bayaran berapa. RM100 pun kadang dia ambil. Kadang ada yang mahal juga. Beratus ada RM1,000 kan gitu. Baik. Jadi mereka memasang bendera di pintu rumah sebagai tanda pada siapa yang mahu menyetubuhi mereka. Apabila wanita itu hamil dan melahirkan anak, maka semua lelaki akan berkumpul di sisinya, lalu diajaknya mereka untuk melihat keirasan anak tersebut. Masya Allah. Macam tadi ya, lebih kurang. Jadi kalau wanita itu dah hamil hasil pada hubungan dengan ramai lelaki tadi, dipanggillah semua lelaki-lelaki itu. Yang polik tu lelaki itu semua tunduk, semua datang. Semua datang tuan-tuan. Masya Allah, itu besarnya peranan wanita tuan-tuan. Takut semua lelaki itu. Walaupun lelaki itu yang kojorkan dia tadi, kojorkan perempuan itu, tapi bila perempuan terpanggil semua datang. Tak berani tuan-tuan nak menghalang, tak berani cabut lagi, tak berani nak menyuruh. Semua datang tuan-tuan. Itulah yang berlaku. Jadi bila dah dikumpul semua, maka dikeluarkanlah anak perempuan tu. Tengok ada rupa siapa ke tengok rupa masing-masing. Tengok rupa masing-masing. Ada tak rupa kau? Contoh kalau ada 20 lelaki kan, tengoklah tu. Ni rupa kau ni, rasa ni kau punya ni kan. Macam tu.
Dia akan tengoklah siapa yang iras, yang seiras dengan anak tersebut. Setelah itu mereka akan menasabkan anak itu kepada lelaki yang seiras wajahnya, dan anak itu dipanggil sebagai anak dia. Ni anak kau ni. Terapek kau nak lagi mana-mana dah. Ya? Itulah yang berlaku. Lelaki yang ditentukan itu tidak akan membantah keputusan tersebut. Dia tak akan bantah. La tamna'u min zalika. Lelaki itu tak bantah. Ikut je tuan-tuan. Apa cakap perempuan tu ikut je tuan-tuan. Tu peranan dia. Kadang perempuan ni ada masanya, kadang lelaki tak berani. Senoma pun tuan-tuan tak berani rumah dia. Kan ada kisah Senoma kan. Walaupun Senoma tuan-tuan, dia ni seorang yang garang. Senoma garang kan. Tapi dengan rumah dia tak berani. Senyap je tu. Sampai kan sahabat, ada seorang sahabat nak mengadu masalah dia berkenaan dengan rumah tangga dia. Sahabat ni nak mengadu masalah berkenaan rumah tangga dia. Maka dia pergi rumah Senoma. Bila sampai rumah Senoma, dengar isteri Senoma ni tengah mengamuk. Pumpang macam-macam cakap kan. Apalagi kalau pumpang kadang-kadang separuh mencarut juga perempuan ni. Kadang mulut dia tu laser sikit perempuan ni. Malulah perempuan ni kalau bercakap banding lelaki satu hari, dia lagi banyak daripada lelaki. Kalau lelaki bercakap contohnya satu hari 10,000 perkataan. Kan, dia agak berapa perkataan? Banyak kan? Kan, kalau kita 10,000, dia mungkin 300,000 lah. Dia bercakap. Itu perempuan lah. Tapi bukanlah semua perempuan macam tu. Ada perempuan, senyap pun ada. Senyap, tak bercakap kan? Apalagi kalau anak-anak kita ni kadang-kadang senyap je. Tak bercakap langsung sama ayah ya. Tak apa buat lah bilik tu dah. Tanya sepatah je sepatah. Ada pesen yang tu kan. Ada pula jenis yang bercakap tak habis-habis. Cakap ada cerita tuan-tuan. Baik, seterusnya. Jadi tuan-tuan, kemudian falamma ba'asallahu Muhammadan bil haqqi hadaman nikah ahli jahiliyah kulluha illa nikah Islam al-yaum. Maka tak kala Allah Ta'ala telah membangkitkan baginda Rasulullah SAW. Apa yang Nabi buat? Hadama nikahu ahli jahiliyah. Nabi meruntuhkan nikah ahli jahiliyah. Mana menghapuskanlah. Nabi menghapuskan nikah jahiliyah kulluha semuanya illa nikahu al-yaum Islam. Kecuali nikah yang dalam konteks Islam pada hari ini, itulah nikah pertama tadi lah. So nikah pertama tadi itu yang diguna pakai sampailah sekarang lah. Itu dalam Islam. Sedangkan nikah yang nombor 2 tadi, nombor 2 yang menyerahkan lelaki yang bangang tadi, diserahkan suami yang bangang tadi, diserahkan isteri pada lelaki lain kan. Jadi konon nak dapatkan zuriat yang baik lah, nak dapat zuriat anak bangsawan kata konon kan, diserahkan isteri ke orang lain. Tu bangang. Kemudian yang kedua ni pun, 3 pun bangang juga. Nombor 4 pun bangang. So bangang tu. Ni kumpulan laki-laki bangang namanya. Itu. Kumpulan laki-laki bangang tu. Tapi itulah. Nak buat macam mana? Tapi masa tu Nabi belum diutuskan. Bila Nabi belum diutuskan, walaupun teruk keadaan jahiliah masa tu, dia tidak akan diturunkan azab. Allah Ta'ala tunggu azab walaupun macam begitu teruk keadaan dia. Sebab Allah Ta'ala sebut, dia kata wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan mengazab satu kaum itu sehingga diutuskan seorang rasul. Bila dah utus seorang rasul, Nabi kata ni boleh, ni tak boleh, ni zina, ni bukan zina. Nabi dah kata dah. Tapi ada juga yang masih buat. Mahu turun azab. Sebab mereka membantah kata Rasulullah, kata Nabi. Tapi masa jahiliah tu kan tidak ada Nabi. Tidak katakan maknanya zaman fatrah. Zaman fatrah tidak ada Nabi. Jadi kalau mereka buat benda tak elok pun tuan-tuan, memang tidak akan diazab. Sebab Nabi belum diutuskan untuk Nabi seterusnya. Bila Nabi dah utuskan, mereka buat, barulah Allah Ta'ala turunkan azab dalam keadaan tadi. Baik.
Kemudian orang Arab juga turut menyertakan golongan lelaki dan wanita dalam peperangan. Orang Arab juga turut menyertakan golongan lelaki dan wanita dalam peperangan. Jadi kenapa mereka bawa wanita dalam perang? Kenapa tak tinggal wanita kat rumah je? Kenapa dibawa juga kanak-kanak, bawa juga dengan orang kata dia punya binatang ternakan, ayam, itik, semua kadang dibawa dalam peperangan sendiri. Kenapa? Supaya mereka akan, kaum lelaki tadi, supaya mereka itu berperang bermati-matian. Mempertahankan harta mereka lah. Wanita, kanak-kanak, binatang, semua dibawa, ayam, itik, semua, angsa semua bawa sekali dalam peperangan. Itu sebab kadang-kadang macam-macam benda, kalau tengok tuan-tuan dalam filem, macam-macam benda dibawa dalam peperangan. Jadi mereka takkan bawa orang kata senjata saja, benda lain pun bawa, wanita. Supaya apa tujuannya? Supaya mereka berperang bermati-matian untuk mempertahankan kedaulatan diri mereka dan juga harta mereka. Sebab kalau mereka kalah, mereka akan hilang semuanya. Kalau mereka kalah, wanita isteri-isteri mereka akan hilang. Anak-anak pun akan hilang, jadi orang tawanan. Binatang ternakan mereka semua akan dirampas. Senjata mereka, pedang ke apa benda, kuda, semua akan dirampas oleh orang yang pihak yang menang. Macam tu. Itu tujuannya. Jadi orang Arab juga turut menyertakan golongan lelaki dan wanita dalam peperangan. Pihak yang menang dalam peperangan antara kabilah itu akan menawan wanita-wanita di pihak yang kalah. Wanita-wanita itu dihalalkan kepada mereka. Jadi maknanya kalau pihak yang satu ni kalah, maka pihak yang menang akan menguasai wanita itu. Dan mereka dikirakan halal lah. Halal lagi mereka. Itu dikatakan tawanan perang. Ghanimah lah istilah kita. Harta ghanimah kan. Harta rampasan perang. Dan Nabi pun banyak peperangan Nabi ikut, banyak harta ghanimah yang diberdapat. Banyak. Dan Nabi pun ada yang Nabi berkahwin dengan kata wanita tawanan perang. Seperti Juwairiyah. Juwairiyah itu dia daripada golongan Yahudi dalam peperangan Khaybar. Nabi berjaya menawan Juwairiyah, isteri kepada salah seorang pembesar Yahudi masa itu. Dan akhirnya Juwairiyah itu dimerdekakan dan kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akan tetapi anak-anak yang lahir daripada wanita itu akan mendapat keaiban sepanjang hidupnya. Dikit aib lah. Sebab apa? Dah jadi macam dah hamba lah. Jadi dah kena tawan oleh musuh. Kemudian musuh akan menghalalkan tawanan tadi. Dia boleh buat apa yang dia nak. Lepas tu kalau ada anak pula, maka anak tu dikira aib lah sebenarnya. Kemudian amalan poligami pula. Amalan poligami adalah amalan yang terkenal di kalangan masyarakat jahiliah. Seorang lelaki boleh berpoligami seberapa ramai isteri tanpa had, masya-Allah. Berapa ramai nak boleh? 10, 20, 30? Kan? Mampu ke tak mampu tuan? Mereka mengahwini antara dua adik-beradik wanita dalam masa sama. Ada masanya mereka mengumpulkan adik-beradik perempuan dalam satu masa. Sedangkan adik-beradik perempuan tidak boleh dimadukan dalam konteks Islam kan? Kerana adik-beradik wanita ini dia dikategorikan sebagai haram. Dia ada haram mu'abbadah, dia ada haram mu'akkatah. Ada macam adik-beradik perempuan ni dikatakan haram mu'akkatah, haram berwaktu lah, haram bertempoh. Maksud haram bertempoh ni, kalau salah seorang meninggal maka baru dia boleh kahwin dengan lain. Baru dia boleh dengan, contohnya dia kahwin dengan adik dia kan, bila adik dia dah meninggal baru boleh kahwin dengan kakak. Dia tak boleh dalam masa sama adik pun dia kahwin, kakak pun dia kahwin, dia mandukan adik-beradik. Itu tak boleh dalam konteks Islam. Itu dikatakan haram mu'akkatah. Dalam kitab fiqh Ibn Haji pun disebut ada beberapa kerti haram. Dia ada haram mu'akkatah, haram mu'abbadah, haram selama-lamanya, dan ada haram bertempoh. Ada haram musaharah. Itu. Ada haram disebabkan oleh susuan. Saudara susuan.
Itu dia kata saudara susuan ni termasuk dalam kumpulan haram selama-lamanya. Haram mu'abbadah. Saudara susuan. Kita tak boleh berkahwin dengan saudara susuan kita. Ni lelaki, ni perempuan. Tapi berkahwin dengan tapi menyusu dengan seorang ibu yang sama. Perempuan yang samalah. Maka dikatakan sebagai haram mu'abbadah. Haram selama-lamanya. Tak boleh berkahwin. Begitu juga dengan adik-beradik sendiri. Tak boleh berkahwin dengan adik-beradik sendiri. Itu dikatakan sebagai haram mu'abbadah. Haram selama-lamanya. Begitu juga berkahwin, nak kahwin dengan mak mentua. Nak kahwin dengan pak mentua pun tak boleh. Sebab apa? Dikatakan haram mu'abbadah. Haram selama-lamanya, tidak berkali berkahwin. Itu. Baik, insyaAllah saya sikit lagi. Jadi mereka mengahwini antara dua beradik wanita dalam masa yang sama. Ni tak dibenarkan. Dalam konteks Islam lah. Ni jahil. Tapi masa jahiliah berlakulah benda tu. Mereka juga mengahwini bekas isteri bapa mereka. Mereka juga mengahwini bekas isteri bapa mereka. Mana berkahwin dengan mak sendiri kan? Bekas isteri bapa? Bekas isteri bapa siapa? Mak kita lah. Kahwin dengan mak sendiri tuan. Tapi jahiliah berlaku. Mereka juga mengahwini bekas isteri bapa mereka. Apabila bapa menceraikan isteri, menceraikan ibu, atau bapa mereka mati. Bila bapa mereka mati, dia ambil alih dah. Kurang ajar punya anak kan. Kurang ajar punya kan. Macam tu. Tapi itulah yang berlaku pada masa jahiliah. Baik. Bilangan talak pula tidak punya had. Bilangan talak tak ada had. Sedangkan dalam konteks Islam ni kan at-talaqu marratan. Kau telah sebut dia kata talak itu ada dua. Talak ada dua, talak yang boleh rujuk dan talak tak boleh rujuk. At-talaqu marratani. Dan talak yang paling banyak talak 3 lah. Dia adalah talak 1, talak 2. Talak 1, 2 ni talak yang dikatakan talak raj'i. Talak yang boleh dirujuk. Yang talak 3 tak boleh rujuk. Nak kahwin semula, kena istilah kita Cina buta. Mana bekas isteri itu naklah berkahwin dengan orang lain dahulu, dan orang lain itu telah menikmati akan nikmatnya persetubuhan dengan wanita itu. Lepas tu wanita itu diceraikan, dah bihadah, boleh berkahwin semula dengan bekas suami, suami pertama tadi. Itulah. Saya pun kadang-kadang tuan macam-macam orang tanya berkenaan dengan nikah kahwin ni. Walaupun saya tak kerja, tak lagi orang kata di unit nikah syar'i ni, kan tuan? Walaupun tak di unit nikah syar'i, tapi kadang ada juga orang tanya, "Ustaz, macam ni. Itu pun ada satu buat masalah. Ada perempuan tu tanya, kan? Dia tanya bagi pihak orang lain lah. Kadang ada juga, kadang benda tu kat dia. Ada macam tu. Kadang benda tu berlaku kat dia. Tapi dia kata, ini berlaku kat kawan saya Ustaz. Dia kata. Di mana perempuan tu dah diceraikan. Dah bercerai. Lepas tu dalam masa iddah berlaku banyak kali persetubuhan. Dalam masa iddah banyak sekali berlaku persetubuhan. Lepas tu dah habis dah. Kan masih lagi duduk serumah. Duduk satu rumah. So macam mana Ustaz? Hukum Ustaznya tu. Kita tanya, tak nak kau kata, tapi dia lah benda tu, dia senang je lah kalau benda tu. Saya tanya, ada tak kata lelaki tu sebut perkataan rujuk? Ada tak dia kata rujuk pasal edah tu? Dia kata tak ada. Kalau tak ada, maka zikir zina lah. Sebab persetubuhan ni dalam masa edah, dia tak dikira sebagai rujuk. Dia tak dikira sebagai rujuk. Dia suami tu mesti melafazkan, saya rujuk awak semula. Walaupun 2 orang je dalam rumah tu kan. Tapi dia kata rujuk kan.
Saya tanya ada tak? Dia kata rujuk tak ada. Kalau tak ada rujuk, maknanya masih mana tak halal lah bagi dia lagi. Mana berzina lah benda tu. Lepas tu dia kata lelaki ni yang bekas suami ni dia kata dia tak ada hati lagi dengan isteri dia. Habis tak ada hati lah isteri, kenapa duduk rumah? Tu pelik tu. Saya tanya. Dia kata bekas suami tak ada hati lagi dengan isteri dia tadi. Itu sebab dia tak nak rujuk. Tak ada perkataan rujuk. Kata. Tapi masih hidup serumah. Pelik pula kan. Macam mana boleh serumah? Dia mesti kalau dah macam tu mesti dua-dua nak kan. Perempuan tu nak, lelaki nak. Kalau macam tu saya cakap buat report je lah. Beritahu dengan pihak orang kuasa, jawatan agama, minta tangkaplah orang ni. Dia apa-apa saja tuan-tuan, dia kata, cakap, puan dia kata, apa-apa saja dalam masalah perkahwinan ni mesti ada hitam putih. Contoh kalau bercerai, mesti ada surat berkenaan perceraian. Kalau rujuk, mesti ada surat berkenaan rujuk. Kan? Kalau nikah semula, mesti ada surat nikah semula. Mesti ada dokumentasi dia. Kalau selagi mana tak ada dokumentasi, maka tak ada lah hubungan tadi. Tentu kena buat laporan lah kepada pihak kuasa. Kalau tidak akan puan pun bersyubhat juga dalam perkara ni. Okey lah Ustaz. Kena ambil tindakan lah. Kalau tidak akan, macam tu lah. Mungkin perempuan dia kata, mungkin sodap kat Ustaz kan. Mungkin sodap kan. Jadi duduk rumah sodap kan. Sodap dunia lah. Akhirat so tak kan. Parah ni nak jawab. Apa nama ta'ala. Jadi tuan-tuan, bilangan talak pula tidak punya had tertentu. Dululah ketika masa jahiliah. Tapi bila datang Islam, Nabi kata bilangan talak 2. At-talaqu maratain. Maksud talak 2 tu maksudnya talak boleh rujuk dan talak tak boleh rujuk. Tu maksud 2 tu. Bukan makna talak 3 tak ada. Dia ada ba'in sugra dan ada ba'in kubra. Talak ba'in ada 2 pula. Pertama ba'in sugra, ada ta'in kubra. Ba'in sugra ialah apabila berlakunya talak 1 ataupun talak 2. Ataupun contohnya ba'in sugra juga, ba'in ketiga juga ialah kalau perempuan itu diceraikan disebabkan oleh pasah dan juga khuluk. Pasah dan khuluk ini pun termasuk dalam ba'in sugra, ba'in kecil. Kan? Kenapa dikatakan ba'in kecil? Kerana dalam masa iddah perempuan itu tidak boleh dirujuk semula. Kalau talak raj'i, talak 1 2 raj'i. Okey, dia ada talak raj'i, dia ada talak raj'i, dia ada talak ba'in sugra, dia ada ba'in kubra. Ada 3 kan? Okey, talak raj'i ini talak 1 dan 2. Talak yang kedua talak ba'in kecil. Ba'in kecil ni ialah talak disebabkan perpisahan yang berlaku disebabkan oleh khuluk tebus talak ataupun pasah. Kan? Kalau talak raj'i, perempuan dalam masa iddah, suami tadi boleh rujuk semula. Tapi kalau talak ba'in sugra tak boleh rujuk. Kalau nak bersama semula selepas habis iddah ni baru kena akad nikah yang baru. Itu dikatakan ba'in sugra. Kalau ba'in kubra talak 3. Ba'in besar. Talak 3 ni memang tak boleh bersama semula. Dia kena cina buta silah kita kan. Macam tu. Mana bekas itu kena berkahwin dengan lelaki lain. Lepas tu ada berlaku persetubuhan dengan lelaki bekas suami yang kedua tu. Lepas tu diceraikan. Lepas tu habis iddah. Baru boleh kahwin kembali dengan lelaki yang pertama. Ada juga kadang-kadang suami ni dia nak balik isteri tu, dia kadang-kadang dia lantik si muhalil. Si muhalil ni orang yang boleh menghalalkan dia, kan? Ni diharamkan oleh Islam lah, melantik muhalil. Atau kata cini pun tadi ni muhalil. Dia upah lah orang tu. Kau nikahkan bekas aku tu. Dan nikah tu kau ceraikan balik ya. Ya. Dan nikah kau dah dapat esok kau ceraikan balik. Jangan orang tak ceraikan pula. Nasib malang lah kalau dia tak ceraikan. Itu yang berlaku kan. Itu dia katakan gila talak. Sebab bekas itu tak ditalak oleh suami yang kedua.
Suami kedua dia sayang pula dia. Nasib malang lah pada suami yang pertama tu. Menangis tak berlagu lah setelah kita. Tersonyu pergi sana pergi sini terkolak seorang gitu. Itu namanya gila tu. Tuan. Itu ada yang berlaku macam tu. Masya-Allah. Baik. Dalam hal ini Allah Taala berfirman, ini ayat Quran berkenaan perempuan-perempuan yang haramkan berkahwin ni. Wala tunkihu ma daka abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahjatan wa maqta wa sa'a sabila. Wala tankihul ma naka abaukum, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah dipersediakan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Macam tu. Lepas itu. Lepas itu hurrimat alaikum ummahatukum. Ini perempuan-perempuan yang diharamkan berkahwin. Ayat 22 ni berkenaan dengan tak boleh berkahwin dengan bekas isteri bapa. Ayat yang 23 berkenaan perempuan-perempuan yang diharamkan kita berkahwin. Nanti insya-Allah kita akan sambunglah. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Saya buka soalan, kalau ada soalan masa tutup, ada? Tak ada? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma ij'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq antal fatihim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa qina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana la nusyrika wa la tuzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.